Assalamualaikum, salam hormat. Bersua menerusi inklusif di saluran TV1 RTM dan juga saluran berita RTM saya Wan Syarina. Dan sekali lagi kita membawakan kepada anda bahan dan juga kandungan yang ingin kita berikan fokus mendalam bersama-sama dengan pemimpin yang benar-benar layak untuk menjawab semua persoalan. Malam ini bersama-sama saya ialah Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami. Terima kasih Wan. Ya, Menteri yang popular, boleh saya katakan? Okey, mungkin kita akan bercakap lebih lanjut tentang itu serba sedikit Datuk Seri, tapi secara retrospektifnya kita dah sampai ke 2022 dan menyentuh 2021 sedikit sebanyak tak boleh kita tinggalkan apa yang berlaku pada Disember 2021 iaitu situasi banjir. Jadi orang ingin tahu apa yang MOF telah buat untuk mangsa-mangsa banjir. Terima kasih Wan, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan takziah lah kepada mangsa-mangsa banjir kita. Betul lah tahun 2021 ni sebenarnya melabuhkan tirainya dengan bencana banjir yang masih lagi dialami di negara kita pada masa ini. Dalam tempoh yang singkat, Kementerian Kewangan bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain telah menggubal pakej bantuan banjir keluarga Malaysia. Sebenarnya kalau kita lihat pada masa ini, mula-mulanya peruntukan kurang dari 1 bilion dan lebih daripada 1.4 pun sekarang. Pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah peruntukan 1.4 bilion untuk mangsa banjir. Tetapi sekarang peruntukannya terlebih daripada itu. Yang kita dapat lihat di sini, kalau ada yang telah diumumkan, setiap rakyat Malaysia yang terkesan akibat banjir akan mendapat bantuan daripada kerajaan sekurang-kurangnya RM10,000 sampailah RM61,000. Di sini contohnya bantuan wang ihsan yang kita naikkan daripada RM500 kepada RM1,000. Ada juga lagi bantuan-bantuan lain, bantuan yang kita telah umumkan, contohnya bantuan barangan elektrik. Ini sebanyak RM500, bantuan untuk memperbaiki kenderaan, ini lebih kurang RM1,000 juga. Bantuan perbaikan rumah ni pun antara RM15,000 sampailah RM56,000. Banyak lagi bantuan-bantuan, tapi yang pentingnya ialah kita pihak kerajaan ni kita kena haruskan penyampaian bantuan tu kena cepat. Di sini Yang Berhormat Perdana Menteri telah menekankan supaya apa yang kita umumkan tu jangan setakat umum je. Kita mesti salurkan bantuan itu secepat mungkin. Dan di sini saya ada report di sini menunjukkan setakat ini lebih 56,000 ketua isi rumah telah mendapat bantuan wang ihsan daripada semua negeri-negeri yang terkesan. Ini biasanya mengambil masa 2-3 bulan. Ini kita buat dalam masa seminggu dah telah mula untuk salurkan, dan hampir sekarang ni bagi gelombang pertama 100% KIR ataupun ketua isi rumah yang berpindah ke pusat PPS ni telah menerima bantuan wang ihsan. Dan juga kita lihat di sini dari segi bantuan pembiayaan mikro pun ada. Bantuan pembiayaan mikro seperti BSN, Bank Simpanan Nasional. Mula-mula tu kita buat pengumuman, Yang Berhormat Perdana Menteri telah buat pengumuman akan memberi peruntukan RM100 juta, di mana mereka yang terkesan boleh meminjam sehingga RM10,000, kadar faedah 0%, moratorium 6 bulan. Permintaannya agak bagus, dan sekarang ni telah mencecah 150 juta dan kita naikkan lagi. Dan semua mereka yang terkesan dapat juga moratorium dari semua bank, di mana kalau ada pinjaman kereta, rumah, kredit kad dan sebagainya pun dapat moratorium. Inilah adalah antara bantuan-bantuan yang telah kita umumkan sini. Memang tak pernah, saya percaya ini tak pernah kerajaan mengumumkan begitu banyak bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Ini sememangnya di dalam peruntukan untuk kita berdepan dengan bencana yang memang telah ada setiap tahun ataupun contingency plan daripada contingency plan, atau macam mana, Datuk Seri? Ini tahun ini kalau kita lihat, macam contohnya bantuan wang ihsan sebelum ni RM500,
Itulah salah satu bantuan yang telah selalu kita beri. Yang lain semua tu bantuan-bantuan baru, ya. Bantuan yang saya sebut tadi, kalau kita lihat bantuan diskaun untuk voucher diskaun perbaikan kenderaan RM1,000, bantuan perbaikan rumah yang untuk bantuan kecil lah, itu sampai RM5,000. Nak betulkan pintu ke tingkap dan semua tu RM5,000, just tunjuk resit dapat. Khusus untuk banjir kali ini juga ada bantuan keperluan asas pun ada RM2,500. Itu yang kita dapat sampai RM10,000 tu. Sebelum ni tidak ada. Okey. Kalau kita bercakap tentang ketelusan ataupun sejauh mana ia boleh sampai dengan tepat kepada rakyat, kerana saya menyimak antara tweet Datuk Seri yang berkongsi tentang perkara-perkara ini, dan ada yang reply yang menyebut bahawa bantuan ini tidak sampai kepada mereka. Tapi apalah sangat untuk kita percaya berasaskan kepada satu tweet di media sosial, tapi bagaimana siasatan ataupun mungkin juga pemantauan dibuat oleh MOF ataupun agensi-agensi lain untuk memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Ya, kita pemantauan ada dibuat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pembentukan satu task force yang dipengerusikan oleh KSN sendiri. Semua agensi-agensi dan kementerian yang berkenaan ada di dalam task force ini. Mereka membuat laporan terus kepada menteri-menteri yang berkenaan juga, dan juga di laporan yang dibentangkan di kabinet. Seperti saya sebut tadi, sebelum ini kalau kita lihat contohlah bantuan wang ihsan mengambil masa 2-3 bulan sebelum ini, dan sekarang dalam masa 1 minggu sahaja dah dapat. Begitu juga dengan bantuan-bantuan lain di mana dengan pemantauan yang lebih rapi dan telus oleh task force ini, banyak yang mendapat bantuan lebih cepat daripada sebelum ini. Dan bantuan-bantuan itu kita pun permudahkan juga. Contohnya bagi voucher elektrik yang sebelum ini tak pernah dapat, hanya perlu pergi ke kedai, mana-mana kedai yang ada tunjukkan tenaga electricity bill di alamat yang terkesan, terus dapat tolong kalau beli kekal sampai RM500 tak payah bayar, tak payah keluarkan duit. Sama juga dengan bil elektrik. Bil elektrik pada bulan Disember ini percuma bagi mereka yang terkesan. Tak perlu buat apa-apa. Saya tunjuk saja alamat. Kalau kita tahu alamat tu menunjukkan mereka terkesan oleh banjir, tidak perlu membayar bil elektrik untuk bulan Disember. Okey. Baik, bila kita menyebut tentang banjir dan segala faktor yang datang bersama-sama dengannya, tidak dapat lari daripada saya mengingati mungkin juga beberapa perkara yang mendatangkan kritikan kepada Datuk Seri dan juga rakan-rakan dalam kabinet yang lain. Jadi orang bercakap tentang menteri yang datang nakkan publicity semata-mata, tapi yang tidak datang dikatakan juga tidak sensitif. Bagaimana berdepan dengan perkara-perkara seperti ini, Datuk Seri? Itulah tapi yang penting itu niat kita lah, ya. Kenapa kita turun ke Padang, ya. Betul apa yang Wan cakap tadi, kalau tak datang pun salah, datang pun salah. Tapi yang pentingnya kita turun dengan niat nak menolong, ya. Saya sendiri dengan pengalaman saya, bila turun tu saya dapat melihat sendiri, ya, dan merasakan juga sendiri apa yang betul-betul berlaku on the ground, ya. Jadi kalau dengan begitu, ini menolong saya dan rakan-rakan saya untuk membentuk ataupun merancang polisi yang lebih relevan lah. Kadang-kadang kita ni kalau macam duduk di office saja, you make decision based on desktop punya study lah. Orang bagi laporan, buat sini agaknya inilah polisi yang patut kita gubal, ya, dan kita cadangkan untuk diluluskan oleh kabinet contohnya. Tetapi kalau kita turun Padang, kita dapat lihat sendiri apa yang berlaku, ya, kerana dari teori ini dan praktiknya dua perkara yang lain, perkara yang berbeza. Satu contohnya masa saya turun ke di Taman Seri Muda, macam-macam isu yang mungkin tidak boleh digambarkan dalam satu laporan. Kita pergi ke pusat PPS yang berdekatan di Taman Seri Muda, di sana tak ada elektrik, ya. Dan kalau kita turun Padang, kita dapat buat panggilan secepat mungkin. Saya masa itu menelefon CEO tenaga, kata saya please hantar generator kerana di PPS ni tidak ada elektrik. Yalah, kawasan itu semua memang tak ada elektrik kerana tenaga bakalan elektrik terpaksa dipotong untuk keselamatan. Banyak lagi contoh-contoh di mana saya percaya rakan-rakan saya di kabinet pun telah dapat membantu kerana mereka ada di bawah di sanalah, menolong melihat sendiri apa yang berlaku. Turun Padang ni penting, kalau tidak kita tak faham apa yang betul-betul berlaku di bawah. Baik, daripada hasil turun Padang ini, apa yang akan menjadi persediaan
untuk kita berdepan kemungkinan sekali lagi banjir. Kita ada lebih kurang 11 bulan kerana kita tahu ini bukan sesuatu yang luar biasa di Malaysia. Setiap tahun kita banjir, cuma skalanya saja, besar ataupun kecil. Jadi untuk satu persediaan yang lebih besar, yang lebih menyeluruh sebenarnya, apa yang mungkin Datuk Seri ada dalam perancangan? Ya. Kalau kita lihat dari tahun 1998 hingga tahun 2018, Malaysia mengalami 51 kejadian bencana alam. Ya. Sepanjang tempoh tersebut lebih 3 juta rakyat kita yang telah terjejas dan 281 orang telah terkorban. Ya. Kerosakan yang tertanggung itu agak tinggi. Ya, sebenarnya telah memecah 8 bilion ringgit ya, dalam tempoh tersebut. Oleh itu saya setujulah apabila Wan sebut tadi kita perlu berusaha untuk meningkatkan kelestarian masa depan dari sudut yang lebih holistik, iaitu dari segi pencegahan ya, dan juga bukan saja dari segi pemulihan. Oleh itu kita di kerajaan haruslah memberi tumpuan untuk mengenal pasti dan juga melaksanakan penyelesaian jangka masa panjang. Apakah cara-caranya? Memang kita telah berbincang berkali-kali sekarang di peringkat kerajaan untuk melihat apakah caranya untuk menyelesaikan isu ini dari dalam jangka masa pendek, sederhana dan juga mereka masa panjang. Kita juga harus akui bahawa punca lain yang menyebabkan bencana alam ni sebenarnya adalah kerana fenomena perubahan iklim. Itu kita tidak boleh nafikan. Pembangunan yang tidak lestari ataupun overdevelopment ya di sini. Oleh itu dalam bajet 2022 Kementerian Kewangan telah memperuntukkan 450 juta ringgit ya untuk memelihara kelestarian alam sekitar contohnya lah. Dan seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai semasa operasi pasca banjir baru-baru ini, jawatan kuasa yang saya sebut tadi, the task force tu, jawatan kuasa pengurusan bencana pusat ini yang dianggota oleh semua dianggotai oleh semua menteri besar juga ya, dan juga ketua-ketua menteri. Kita menteri kena besar dan ketua menteri. yang ini yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, semua menteri-menteri yang ni, saya pun ada di situ, menteri besar, ketua menteri, kita duduk di situ untuk membincangkan isu penyelesaian serta model yang bersesuaian bagi menangani bencana itu dalam skala yang besar lah. So this is the long term yang solution itulah. Sebagai contoh, kita ada bincang mengenai mendalamkan sungai, ini contohlah. Ini semua masih lagi dalam prinsip dalam tahap preliminary stage ya perbincangan ini. Tapi apa yang kita perlu lakukan ialah this time, kali ini kita harus betul-betul serius dalam making sure, memastikan supaya apa yang kita bincang ni menjadi realiti. So tadi contoh satu yang kita bincangkan, dalamkan sungai, ada yang mengatakan mengenai model luar yang dilaksanakan, kita boleh belajar daripada negara-negara lain bagaimana mereka menangani banjir. Adalah beberapa contoh di sini, dan apa yang penting kita kena juga mungkin ada yang kata kita kena tambah baik sistem amaran awal bencana ya. Walaupun kita ada, tapi mungkin kita boleh tambah baiklah supaya lebih pantas dan akan berkesanlah kepada rakyat. Okey, baik. Kita telah bercakap sebegitu banyak berkenaan dengan banjir dan juga persediaan kita untuk berdepan dengan bencana. Kementerian Keuangan ini bagaikan jantung untuk negara ini. Kita ingin tahu apa hala tujunya untuk 2022 selain daripada tentang alam sekitar dan juga bencana. Ya. Kementerian Kewangan baru saja dapat bajet kita diluluskan oleh Parlimen ya, Parlimen baru-baru inilah bulan Disember lepas, dan kecabaran getir kita sekarang ni seperti tahun 2020 dan 2021 juga. Tahun 2022 ini masih lagi tahun yang agak challenging lah dari segi ekonomi kita. Tapi saya optimistik. Tahun 2022 ini adalah tahun pemulihan ekonomi negara kita.
kita telah memperuntukkan 332.1 bilion ringgit dalam bajet 2022. Dan ini sebenarnya bajet yang terbesar dalam sejarah negara, dan fokus kita adalah untuk kesejahteraan rakyat, ya, dan untuk membina daya tahan sektor perniagaan kita dan juga membina ekonomi kita yang supaya lebih makmur dan juga mampan. Baik, Datuk Seri, untuk masa-masa yang terakhir ini, mungkin boleh Datuk Seri berikan kita sedikit cahaya untuk tahun 2022 ini, sejauh mana prospek ekonomi Malaysia? Terima kasih, Wan. Untuk 9 bulan yang pertama bagi tahun 2021, KDNK telah diumumkan, ya, KDNK meningkat 3% tahun ke tahun, dan unjuran kita untuk tahun 2021, tahun lepas, adalah antara 3 hingga 4%. Tahun ini insya-Allah dengan pemulihan ekonomi negara kita dijangka pertumbuhan KDNK ini akan naik antara 5.5 hingga 6.5%. Kenapa kita percaya unjuran ini mungkin dapat dicapai? Ya? Kita dapat lihat momentum yang lebih jelas baru-baru ini dari segi momentum pertumbuhan ekonomi kita. Indikator yang kita selalu follow, ya. Salah satunya ialah pasaran buruh. Tadi saya sebut pasaran buruh sekarang pengangguran dah turun kepada 4.3%. Bilangan penganggur penurun tu telah menurun sebanyak 1.5% bulan ke bulan kepada kurang dari 700,000. Ini petanda yang bagus. Lagi satu ialah ada IPP lah, indeks pengeluaran perindustrian. Di sini sebanyak 9.4% bagi bulan November disumbang oleh sektor pembuatan, sektor elektrik dan juga sektor perlombongan, ya. Catatan nilai jualan juga tertinggi oleh sektor perbuatan. Di sini nilainya adalah lebih kurang 142 bilion ringgit pada bulan November. Kalau kita lihat apakah peningkatannya adalah di antara lebih kurang 18% tahun ke tahun. Jualan perdagangan borong dan runcit, ini penting juga. Satu lagi petanda, the sales of wholesale dengan retail sales ni telah mencecah pada nilai yang tertinggi pada November 2021. Peningkatannya 7% tahun ke tahun, dan nilainya lebih kurang 112 bilion ringgit. Ini satu lagi petanda yang positif, dan kalau kita lihat pada contohnya kenapa boleh naik, jualan kenderaan pun dah naik, meningkat lebih kurang 9% dan sebagainya. Baik. Dan perdagangan runcit juga, that means people are spending lah, dan retail sector itu pun berkembang sebanyak 7%. Baik. Jumlah dagangan ini telah dilaporkan, dan jumlah perdagangan trade telah mencecah 2 trilion ringgit. Ya. Ini dah dari meningkat 24.6% bagi tempoh Januari hingga November 2021, tapi yang penting telah mencecah rekod 2 trilion ringgit. Ini berbanding dengan tempoh yang sama tahun lalu, peningkatan itu ialah 24.6%. Sepanjang tempoh tersebut, kita lihat ekspor dan import juga mencatatkan pertumbuhan 2 angka, ya, bagi ekspor dan import. Jadi secara keseluruhan, kalau kita lihat indikator dan juga petanda-petanda ini, ini menunjukkan insya-Allah pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai, dan ini akan memanfaatkan rakyat kita melalui lebih banyak peluang pekerjaan, ya, dan perniagaan, serta mengembalikan sentimen yang positif mengenai ekonomi kita, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Baik, saya kira itu juga pun sudah memberikan kita harapan agar 2022 lebih bersinar, dan selebihnya nanti akan bersama-sama dengan Said Munawar dan juga Menteri Keuangan saya lagi untuk episod kedua. Untuk waktu ini inklusif berakhir, saya Wan Syarina, jumpa lagi lain masa.